Okey. So ini adalah coding dan kriptografi. Kriptografi ni duduk dalam uh, branch yang besar iaitu kriptologi. Apa itu kriptologi? Sebenarnya kriptografi dan kriptologi dia adalah untuk secure communication. Selalunya kalau apa namanya orang dekat dalam security dia familiar lah term with kriptologi, kriptografi semua ni. Okay, so branch kriptologi ni dia consist of kriptografi dan cryptanalysis. Kriptografi ni it is to secure the communication, consist of secret message, and then kita ada key, kita ada plain text, kita ada proses encryption, kita ada proses decryption, semua itulah. Okay. Dan cryptanalysis ni penting, yang mana kalau developer ataupun programmer dia create any algorithm to test the algorithm to secure, how secure the algorithm, so dia kena buat test cryptanalysis. Okay, so inilah so maknanya salah satu lagi ialah yang dia nak test tu dia panggil breaking cipher text. Umpama macam kalau eavesdropper ataupun panggil apa, bahasa yang senang kita faham adalah hacker lah. Macam mana hacker tu dia nak baca mesej dekat dalam bahagian keselamatan kan. So dia hack, dia guna cryptanalysis lah, proses cryptanalysis ni. Okay, and then so the cryptography dia melibatkan proses to encrypt and decrypt sebenarnya dalam ni. Okay, so nampak macam dia ke arah sains komputer kalau ikutkan nama kriptografi, cryptanalysis, okay, lebih kepada security dekat sains komputer. Actually behind the process tu adalah banyak sangat melibatkan algoritma matematik. So kalau saya kata computer science tu dia nak guna sistem, dia nak buat dalam sistem tu, sebelum dia transfer dalam bentuk sistem tu dia kena tahu dulu macam mana nak create algoritma yang kuat. So dalam algoritma tu lah melibatkan pengiraan matematik. Okay, actually sebenarnya kita dekat dalam sekeliling kita ni sebenarnya kita dah memang guna kriptografi tapi tanpa kita sedar. So contoh aplikasi saya tunjuk dekat sini ialah ATM cards. So kita simpan nombor PIN yang 6 digit tu guna kriptografi juga. Computer password ataupun email password pun guna kriptografi juga. E-commerce pun mesti kena guna kriptografi juga. So anything yang melibatkan internet via internet ni mesti kena ada kriptografi. Okay, so cuma cara application dia lah. Maksudnya kalau dalam proses ATM card tu mungkin dia guna kripto sistem yang berbeza, macam itulah dalam untuk secure computer password, kripto sistem yang lain pula. So it depends to depends pada application apa yang kita nak guna. Okay. So ini beberapa terms lah saya tunjuk sikit sebabnya saya rasa mungkin ada kalau misalnya kata tak pernah mengajar kursus ini mungkin dia tak pernah tengok lah apa term yang ada. Okay, so dia akan melibatkan plain text. Plain text tu adalah message that can kita baca, we can read. Okay, dan kita faham lah. Contoh yang saya tulis kat sini adalah plain text lah kiranya macam tu. Okay, dan ciphertext. So ciphertext ni pula adalah selepas proses encryption, dia convert plain text into ciphertext. So adalah beberapa algoritma yang akan digunakan untuk buat conversion ini. Okay. So inilah yang saya cakap tadi, encryption semua tu lah. Okay, so bila contohlah saya nak message saya nak hantar secret message kepada person A. Okay, so saya tak nak orang lain tahu pun apa benda yang saya hantar. So jadi saya encrypt message saya tu, so nanti saya akan hantar kepada person A tu adalah dalam bentuk ciphertext. So bila person A tu nak baca, dia kena revert balik proses ciphertext tu sebab dia nak baca supaya dia jadi kepada plain text. So dia panggil proses decryption. Okay. Lepas tu how cryptography works. Okay, so inilah proses dia. Contohnya dekat sini kita bagi example yang senang lah. Saya selalu bagi example yang senang, Alice dan juga Bob untuk bagi student faham. Okay, so gambaran dia macam ni. Alice ni adalah yang nak hantar message lah. So dia nak send message to Bob. So dekat sini
dia encrypt message tu menggunakan encryption key ataupun dalam dia guna any algorithm. Okay, so dekat dalam algorithm tu memerlukan key, kunci lah. Okay, so bila dia encrypt, dia kena hantar ke Bob. Bila Bob ni nak baca, dia kena buat proses decryption. So bila hacker ni, bila kita cakap if ni dia adalah hacker lah ataupun eavesdropper, dia tak attack yang masa Alice yang asal ni, sebabnya yang ni dia Alice belum hantar lagi dalam kira macam belum transfer dekat dalam internet lagi lah. Okay, so if tu dia akan attack dekat tengah-tengah ni masa proses tu hantar, maknanya masa Alice tu dia dah post dekat dalam internet contohnya lah kan. Okay, dia dah post kat mana-mana lah, contohnya dia boleh post dekat dalam Facebook, dia boleh post dekat dalam email. So hacker ni dia boleh hack mana-mana sistem yang dia tahulah. Okay, yang dia nak cuba baca. So kalau Bob tu Bob dengan Alice ni dah pakat lah nak pakai algoritma apa ataupun key dia berapa, dia memang akan pakat dulu. So barulah Bob ni akan decrypt cepat. So kalau dia cepat decrypt dan dia dah retrieve dulu message tu, so if tak akan dapat baca message tu lah. Okay, so kalau misal kata Bob ni lambat decrypt proses ni, if dah dapat dulu, macam itulah lebih kurang. Okay. So, kenapa kita perlukan kriptografi dalam kehidupan kita? Okay. So, contohlah kan kita tadi dalam proses nak secure kita punya ATM number tu kan. So, sebab kita nak secure kita punya duit dalam bank. So, sebab itulah kita kena ada proses kriptografi ni. So, jadi antara yang lainnya bukan setakat tu saja, okey, dia untuk confidentiality, okey, untuk supaya message tu belongs to Alice saja, and then data integrity, authentication, non-repudiation, access control. So dan banyak lagi lah sebenarnya objektif dia. Ini saya tunjuk yang mana saya sampaikan kepada student lah, supaya diorang tahu apa fungsi kriptografi ni yang sebenarnya. Lepas tu, kalau daripada segi untuk Maple, saya akan tunjuk bukanlah kesemuanya tapi hanya basic pengiraan, especially sebab dalam coding dan kriptografi ni, MAT 525 ni, dia sangat penting penggunaan prime number. Jadi macam mana kita nak tahu nombor yang kita pilih tu adalah prime number ke tidak? Okay, so saya tak gunalah bukanlah tak guna, dia lebih kepada macam kita type coding lah dekat dalam MAT 525 ni. Okay, so dekat sini, dekat dalam page kita ni, kita boleh dekat dalam worksheet yang kita guna ni, kita boleh buat sebenarnya hyperlink macam Dr. Nomi tunjukkan tadi. Kita boleh insert picture, kita boleh apa lagi, buat URL hyperlink, saya dah cakap tadi hyperlink tu lah. Okay, so kita boleh set sama ada kita nak view in new tab, kita nak view dekat current worksheet ataupun new window. Okay, selalunya saya akan buka dekat dalam new tab lah. Okay, so kita masa kita create tu, kita akan set dia dekat dalam new tab. Okay, so ini antara coding yang kita akan guna, yang MAT 525 guna, coding kriptografi guna. So dia kena identify prime number. Okay, so prime number ni apa benda prime number? Prime number ni adalah the number that divisible by 1 dan juga it's self only. Okay. So kalau nombor yang kecil-kecil ni kita memang tahulah 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Tapi kalau nombor besar-besar, kalau nombor kecil, hacker dia senang nak detect apa key dia. Jadi selalunya kalau kita nak buat coding ataupun kita nak buat algorithm, kita akan set key length dia tu besar, 512 bit, 256 bit, so panjang. Tapi pemilihan nombor key kita tu, kita kena make sure dia adalah prime number. Okay, so first kali pelajar selalunya dia akan jumpa if prime. If prime ni adalah kedudukan. Contohnya kedudukan yang kelima adalah prime number dia 11. Macam ni kan contoh yang kat atas ni, mungkin tak nampak kejap ya. Ini zoom factor. Okay. Alright, so kedudukan yang kelima contohnya yang ada saya tulis kat atas ni. Okay,
So 1, 2, 3, 4, 5. So kedudukan yang kelima adalah nombor 11. That's why dia keluar 11 dekat sini. Contohlah kita nak kedudukan yang besar. Takkanlah kita nak susunkan, kan? Kita nak listkan daripada 2 dan seterusnya. So kedudukan yang banyak-banyak, contohlah kedudukan yang kelima 45 dekat sini. Iaitu nilai dia prime number 197 dan seterusnya. Kita boleh try sekejap ya. So maknanya pelajar dia boleh je terus type if prime, contohlah kita nak tahu kedudukan yang ke-100. Apa nombor prime number dia? So 541. Macam tu je lah. Okay, sekejap ya. Alright. And then mana tadi? Okay. So lepas tu ini kedudukan. Kalau is the prime adalah kedudukan lah. Dia dekat kedudukan yang keberapa, nombor dia berapa. Okey, lepas tu contohlah pelajar kita pula dia nak pilih apa namanya nilai prime number, nombor tu yang besar. Which is kita tak tahu nombor tu, kalau nombor 3 kita tahu dia prime number. Kalau nombor 17 kita tahu dia ada prime number. Tapi kalau nombor tu besar-besar ratus-ratus, nak tahu dia adalah prime number ke tak, saya akan tunjukkan, kita boleh test is prime. Okay, is prime, kalau misal kata dia adalah prime number, dia akan keluar true. Kalau dia bukan prime number, dia akan keluar false. Okay, contohnya ini yang itulah nombor yang ni. So is prime, contohlah kita nak try nombor dia panjang. So kita tak tahu ini adalah nombor prime number ke tak prime number. So kita type je is prime, masuk je nilai berapa yang kita nak. Okay, so ini adalah bukan prime number. So kita tak boleh lah pilih nombor prime ni. So kita kena test prime number. Okay. Lepas tu dekat dalam prime number ni juga kita boleh buat factorization. Okay. So maknanya bila kita buat factorization ni sebab ada satu algoritma ataupun satu kriptosistem ni, dia punya apa namanya, kekuatan dia berada dekat kunci, yang mana kunci tu adalah hasil darab daripada 2 prime number. So bila hasil darab 2 prime number ni, dia kena tahulah macam mana nak factorize. So that's why saya akan tunjuk juga integer factorization, yang mana dia hasil darab prime number sahaja. Jadi contohnya macam inilah I factor. So kita nak factorkan nombor 20 ni dengan hasil darab prime number sahaja. Contoh 61 ni dia tak boleh. Dia tinggal dia saja. Tak boleh hasil darab daripada prime number yang lain. So dia akan keluarlah macam ni. So kalau kita nak test nombor lain pun boleh. Tadi apa tadi? Prime number I factor. Okay. So kita nak test ini kan. So kita dapatlah hasil darab 202 dan juga 31. So which is dua nombor ni adalah prime numbers. Okay. Lepas tu dekat dalam ni so saya ajak ada proses GCD, greatest common divisor. Okay. GCD. Okay. Ya. Dia sebenarnya banyak nak tunjuk tapi saya tak tahulah sempat ke tak. Okay. So, sebelum saya tunjuk ni, sebelum saya ajar lab ni, saya akan tunjuk dulu secara manually. Guna calculator, guna pengiraan dekat whiteboard. Bukan simply saya terus tunjuk yang macam ni lah diorang boleh nampak. Sebenarnya ini adalah untuk memudahkan diorang, pelajar-pelajar ni untuk semak sama ada pengiraan mereka yang non face to face tu, yang diorang buat sendiri, sama ada betul atau salah. So tak adalah pelajar-pelajar ni datang cari kita sepanjang masa kan. Jadi diorang boleh semak sendirilah menggunakan coding Maple kita ni. So adalah GCD antara nombor ni, 2 nombor, GCD selalu 2 nombor kan. So kita dapatlah berapa dia punya value dia macam ni. Type je GCD. Memang sebab dalam Maple ni dia memang beberapa command yang tak perlu kita kan with panggil dia punya package pun kita boleh type juga. Dia memang dah ada. Dia dah memang built in lah. Kecuali kalau misal kata command yang macam jarang digunakan untuk dalam coding Maple, coding crypto ni, dia baru kita kena panggil beberapa package lah.
Okay, so ni student type je lah GCD and then type je 2 nombor ni. So dia keluar lah. Okay, kalau kita nak try GCD, contohnya 24 dan juga 56. Gitu. So 8. Macam tu lah. Okay. Apa lagi? Mode kita ada mode and congruences. Ini semua adalah basic dekat dalam basic pengiraan dekat dalam coding dan juga kriptografi. So ni pelajar boleh kira sendiri integer, modulo dengan M. So ini tak payahlah dia nak kira manually lagi kan. So dia boleh terus type macam ni, dia terus keluar nombor dia berapa yang dia orang nak. Okay, tak kita nampak kot. Okay. So saya tunjuklah pada pelajar sebelum masuk ke lab, saya ajar dulu manually macam mana nak kira, guna kalkulator. Selalunya kalau dalam final memang saya akan ajar pengiraan modulo ni dekat dalam kalkulator lah, lagi cepat untuk diorang gunakan. So tapi kalau untuk semakkan pelajar dekat bilik, dia akan guna Maple je lah. Saya akan tunjuk diorang guna Maple. Okey, ini untuk solve lah, solve sequence, okey, untuk dapatkan nilai X berapa dekat sini menggunakan modulo. Bukan solving nak dapatkan nilai X, 2X plus 3 equals to 3. Ini adalah congruence. Okay, represent congruence yang mana congruence akan melibatkan modulo. Yang mana nilai jawapan yang X yang kita akan dapat ni memang tak boleh lebih daripada nilai modulo kita. So kenapa pentingnya penggunaan modulo dekat dalam kriptografi? Sebab kriptografi ada lebih kepada untuk penggunaan aplikasi dalam komputer kan. Jadi dia tak boleh guna nombor besar-besar. Bila dia menggunakan mod dekat sini, dia akan kecilkan nombor which is dia macam save space dekat dalam komputer lah. Kalau ikutkan, kalau kita gunakan mod, dia boleh the value of S ni boleh jadi besar lagi lah kalau tidak ada congruence. Ini saya tunjuk ni contoh yang simple. Tapi kalau pengiraan yang sebenar, dia mungkin akan guna nombor yang besar-besar. Tapi dengan bantuan daripada modulo kita ni dan juga congruence ni, so dia boleh kecilkan value di sini dan nilai dia akan nombor dia akan kecil lah. So dia jimat space dekat dalam komputer. Okay. Lepas tu okay. Adalah lagi. Okay. So ini adalah Euclidean dan Chinese remainder theorem. So pelajar boleh juga nak kira penggunaan kira sebab kadang-kadang kalau especially Chinese remainder theorem, dia panjang dan juga GCD. Kalau GCD tu nombor besar, macam ni contohnya, kalau kira manually, jalan kerja dia sangat panjang. Okey. Saya tak terlupa pula nak snap. Sebab tu saya tunjuklah contoh pengiraan yang GCD ni. Tapi kalau nombor dia kecil, dia tak adalah panjang sangat jalan kerja dia. Tapi selalu dalam final memang pelajar memang kena tahu macam mana nak buat Euclidean algorithm ni. Yang mana selalunya kita akan bagi soalan yang nombor kecil sajalah. Tak ada nombor besar macam ni. Nombor besar ni untuk kegunaan yang seterusnya lah. Kalau student tu dia nak masukkan dekat dalam algorithm ke, so dia kena guna nombor besar lah untuk make sure the algorithm is secure. Okay, so dan pengiraan Chinese remainder theorem pun sama. Okay, so ini kita guna 4 sistem. Selalunya dalam final kita akan guna 3 sistem sahaja. Kalau 4 ni sangat panjang. Okay, kalau misalnya kata 4, 5, dia boleh lebih daripada itulah. Bukan setakat 4 sahaja, boleh lebih daripada 4. Okay, kalau terlalu panjang, possibility untuk pelajar careless mistake dalam pengiraan tu tinggilah. Jadi apa yang saya pesan dekat pelajar, semak je guna Maple. Nanti you akan tahulah jawapan yang you dapat tu betul ke salah. Kalau setakat 2 ataupun 3, memang pendek je lah jangan kerja. Okay. So, okay. So, okay, ini contoh, saya bagi satu contoh crypto system. Ini simple lah, sangat simple. Yang mana saya terus tunjukkan pelajar coding, pelajar kriptografi memang belajarlah macam mana macam mana nak kira menggunakan shift cipher ni. Dia ada 4 jenis classical crypto system. Okay, salah satunya shift cipher. Saya tunjuk satu je. So inilah maksud saya ada proses encryption dan juga decryption dekat sini. So pelajar saya memang akan tunjuk kalau dekat dalam kelas tanpa Maple saya memang akan ajar manually. Tapi bila untuk semakan, bila pelajar buat latihan non face to face dekat bilik ke apa benda kan. So saya akan bagi tahulah guna Maple, guna macam mana nak kira benda ni. Okay. So plain text. Plain text ini adalah
ayat ataupun word yang kita boleh faham. Okay, contohnya hari ni, contohnya webinar lah kan. Okay, so encryption key dekat dalam proses pengiraan shift cipher ni hanya melibatkan key yang mana dia tidak boleh lebih daripada 25. Start daripada 0 sampai 25 sahaja. Okay, kenapa sampai 25 sahaja? Sebab apa nama termasuk kosong, maksudnya jadi 26 lah termasuk 0 sebab huruf A sampai ke Z bilangan dia adalah 26 huruf sahaja. So that's why lah encryption key tak boleh lebih daripada 25. Okay, contohlah saya guna 15. Okay, so saya encrypt. Okay, kita dapat yang ni. Inilah ciphertext. So contoh tadi yang saya tunjukkan, at least dia akan send message kepada Bob. Dia tak akan send webinar ni. Okay, dia akan send yang ini. Okay, so dia send, dia cakap lah, dia dah pakat lah dengan Bob ni kita akan guna shift cipher dengan encryption key 15. Contoh macam tu lah kan. Okay, so saya copy ni, saya letak dalam decryption yang mana decryption ni adalah Bob yang nak kira. Okay, saya letak kat sini. So tadi kita shift cipher ni dia kena tambah 15 tau. So setiap apa namanya, setiap huruf yang dekat sini ni akan represent ada nombor-nombor dia sendiri. Contohnya A, saya ingat A lah. A adalah kosong, B adalah 1 dan seterusnya lah. Okay, so dia tambahkan dengan 15. So bila dia send kepada Bob ciphertext ini, so Bob dapat ciphertext yang ini, so Bob tak bolehlah tambah 15 juga. So dia nak revert balik, dia nak buat proses reversion. Okay, dia kena tolak lah 15. Barulah dia dapat balik mesej yang asal, iaitu webinar. Okay, interesting kan? Okay, ni baru satu crypto system. Tapi saya tunjuk satu je. Okay, so dia ada banyak lagi sebenarnya crypto system yang pelajar kriptografi, iaitu daripada program CS 247 dan juga 267 nanti belajar. So ni salah satunya lah, salah satu prosesnya. Okay, so macam mana saya tunjukkan kepada pelajar. So kita akan guna dalam yang sebelah kiri ni dekat dalam tab components. Okay, dia akan melibatkan button, combo box, apa-apalah yang pelajar boleh guna selalunya. Lepas tu kita kalau apa namanya, boleh juga buat interaktif punya interface. Kita boleh masukkan bentuk apa nama ni, 3D punya objek, masukkan video, masukkan audio, macam-macam lagi. So tapi untuk kursus kriptografi, saya hanya menggunakan text area dan juga button sahaja. Okay, contohnya. Okay. Okay, contoh dekat sini. Let's say lah saya nak buat tadi, apa tadi, nak test sama ada prime number tu kan. Okay, sorry. Kira pula. Contohlah saya nak test yang prime number. Okay, dia punya coding tadi is prime kan. Okay. So, apa namanya, kita masukkan text area yang ini. Lepas tu, ini kira macam input lah. Integer. So, maknanya pelajar boleh masukkan integer berapa. Lepas tu dia nak kira integer ni sama ada prime number ke tidak kan. So maknanya dia kena tekan lah butang nak test. Maksudnya dia nak check, semak. So dia keluar button dekat sini. So button ni kita right click dia, kita boleh namakan component properties ni. Nama ni dia letak nama button kan, tu dia keluar button. Contohlah saya nak tekan, saya nak semak is prime. So saya terletaklah dekat sini caption dia is prime. Okay, so dia keluarlah is prime. Okay, so jawapan dia saya nak semak kat belakang ni. Okay, so saya letak lagi satu text area. Okay, so first kali tadi saya namakanlah yang ini komponen. Sorry, saya laju sangat, maaf. Okay, so ni right click, kita masukkan, pergi dekat component properties. So ini dia tulis nama dia text area kosong kan. Kita boleh tukar sebenarnya. Contohlah pelajar tu dia nak masukkan prime number kan untuk semakan kan. So saya namakan dia sebagai prime. Okay, so saya tekan okay. So ni dia memang auto tick dah ni. So biar aja. Tak payahlah set sebagai password. Set yang susah pula kan. So biar aja. Saya tak usik apa-apa pun. Kita tukar nama aja. Saya namakan dia punya kotak aja. Okay, so yang ini saya namakan dia, right click juga, pergi dekat component properties. Saya namakan dia sebagai kotak answer lah. Kita boleh, tak kisah, terpulang. Pada kita nak namakan apa, as long as kita ingat kotak yang depan tu nama apa, kotak yang belakang nama apa. Ni contoh
Okay, so dekat dalam is prime ni tadi, kita baru set tadi nama button saja. So untuk dia berfungsi, okay, untuk dia berfungsi kita kena ambil right click tadi, right click kita ambil edit click action. Okay, so yang ni dia memang auto keluar. So yang tengah-tengah ni dia buat hash punya function kat sini ni, tak payah ada pun tak apa. Okay, so kita buat coding dia, kita panggil dia set property, okay, kurungan. Okay, so kita nak letak jawapan kita dekat dalam kotak answer. So kita ada apa namanya, pembuka kata, tapi yang satu punya. Okay, so kita kena panggil kotak kita dulu. So dia merah, kenapa dia merah? Sebab tak cukup satu lagi dia punya tanduk dia. Okay, so jawapan dia dekat sini pun kena ada dia punya pembuka juga. So kita set as value, saya namakan value. Okay, lepas tu command dia ialah is prime kan, kita nak testkan dia sebagai is prime sebab kita nak semak nombor yang kita masukkan tu adalah prime number ke tidak. Okay, so coding dia nak semak is prime tu datang daripada mana? Okay, datang daripada kotak prime yang pelajar masukkan. Sebelum tu dia ada pass ni dulu. Saya pun tak ingat pass ni untuk apa, sorry. Okay, so dia panggil daripada kotak, so dia panggil get lah, get property sebab dia panggil. So set tu dia nak duduk dekat dalam answer. So dia nak panggil daripada mana, so kita panggil get property. Okay, dari kotak, tadi kita namakan kotak prime kan, saya letak huruf besar tadi. Dia kena sama kalau you namakan prime tapi P tu huruf besar, dekat sini pun kena panggil prime, P kena huruf besar. Okay, so dekat dalam kotak ni kita masukkan value. Okay, so kita ada butang save dekat sini. Okay, so boleh mangkar. Okay, Bismillahirrahmanirrahim, harap-harap jalan. Okay, so saya try lah. Sama ada nak semak, sama ada saya punya nombor kita yang kita nak test tu prime number ke tidak. Saya bukan. Okay, so dia keluarlah false kat sini. Okay, contohlah yang kita tahulah kan, 17. Kalau betul dia keluar true. Macam itulah. Saya tunjuk dekat pelajar. Okay, so bukan setakat nak semak is prime sahaja, boleh lagi guna apa tadi mana dalam ni. Okay, bolehlah buat untuk yang lain, greater GCD boleh, mode congruence boleh, Chinese boleh. Okay, selalunya saya tak adalah tunjuk semua, bukanlah saya tak tunjuk semua, saya tunjuk satu contoh pada pelajar. Lepas tu nanti saya akan biarkan pelajar-pelajar ni explore sebab coding-coding untuk buat dekat dalam ni memang ada dekat dalam internet. So saya takkan tunjuk semua pada pelajar, saya memang lepaskan pelajar untuk mencari sendiri kode-kode yang seterusnya. So saya akan setkan kepada pelajar sebagai assignment pelajar lah. Okay, ini contoh masa CS 227 ada di Shah Alam. Sebab lepas tu dah bila kita buat tukar program kepada CS 247, pelajar dah tak berapa ramai mohon di Shah Alam, tak berapa dapat di Shah Alam. Jadi kebanyakan ada di Seremban 3 dan juga di Cenderai. So Shah Alam dah tak dapat, so jadi saya tunjuk contoh yang lama lah. Okay, yang masa zaman saya ada di Shah Alam ni. Okay, iaitu so pelajar-pelajar ni saya akan assign, saya buat bukan gunalah, maknanya apa yang dipelajari di dalam kelas iaitu yang ini, mereka kena buat dalam bentuk interface. So macam-macam lah, ada yang masukkan gambar, ada background yang macam masukkan color macam ni, saya tunjuk satu je So dia akan buat lah, dia akan buat contoh satu lah, dia kira prime number yang macam kita buat tadi tu. So macam ni lah, dia akan tunjuk lah satu persatu semua GCD ni. Semua ni coding-coding yang seterusnya yang untuk buat interface macam ni, pelajar kena cari sendiri sebagai assignment lab mereka. Okay, lepas tu and then at the end of the taklah at the end of the semester, tapi saya akan letak dalam tempoh 2 minggu macam tu. Selepas tempoh tersebut, pelajar kena bentangkan dalam kelas. Okay, kena bentangkan dalam kelas. So saya akan pemakahan akan diberi dia punya
pemakan akan diberi kepada user friendly of the interface. Okay. And then dia punya functionality, maksudnya setiap dia masuk number ni maknanya boleh kira. Okay. Kalau boleh kira, maknanya dia punya interface tu boleh jalan lah. Okay. And so lepas tu cara presentation yang diberikan lah, maksudnya pelajar-pelajar yang lain, rakan-rakan kelas yang lain faham macam mana nak kira, macam mana nak nampak. Okay. Ada setengah macam contohnya yang mana, okey, GCD ni kalau saya tunjuk tadi tu saya keluar satu nombor saja kan. Okey, so nanti kalau ada student yang lebih kreatif, dia tunjukkanlah macam mana linear combination tu dapat, apa nilai dia, dia tunjuk macam tu. So saya akan tengok, saya akan semak daripada apa yang disampaikan oleh pelajar tu lah, yang mana lebih user friendly, maka ada banyak. Sebabnya macam pelajar ni kalau dia nak guna, dia nak expose benda yang dia buat ni kepada luar. So bila orang luar guna, at the first time maybe yang tak tahu apa itu kriptografi ke kan, penggunaan dia tak tahu macam mana datang value ni. Jadi dia kena yang mana user friendly tu dapat markah yang tinggi lah. So yang mana dia akan bagi dia tunjuk kepada user yang lain, orang faham. Bila tengok tu, okay, oh macam ni rupanya. So dia nampak, macam itulah. Itu assessment yang saya buat lah. Okay, rasanya itu saja kot untuk kursus MAT 525 yang saya tunjukkan kepada pelajar.